Dengan ini, kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. PKPB. Sebahagian besar daripada aktiviti ekonomi dan sosial akan dibenarkan, kecuali beberapa aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai dan mendedahkan orang awam kepada risiko jangkitan wabak COVID-19 yang masih tidak dibenarkan. Perintah Kawalan Pergerakan dipertingkatkan PKPD juga akan dilaksanakan di kawasan-kawasan yang mencatatkan kes positif COVID-19 yang tinggi. Kawasan ini biasanya kawasan merah. Saya tahu setelah hampir 2 bulan menjalani PKP, ramai dalam kalangan saudara-saudari yang ingin kembali bekerja. Bagi peniaga, nak membuka semula perniagaan. Bagi pengusaha, industri, nak pastikan perusahaan masing-masing dapat beroperasi semula. Ini penting kepada saudara-saudari kerana pekerjaan dan perniagaan adalah sumber pendapatan dan mata pencarian saudara-saudari. Kalau terlalu lama berada dalam PKP, maka terputuslah mata pencarian. Dan ini memberi kesan yang buruk kepada kedudukan keuangan masing-masing. Begitu jugalah bagi negara kita. Terhenti aktiviti ekonomi bermakna terhentilah sumber pendapatan negara. Cukai tak boleh dikutip. Industri tak boleh berkembang. Pertumbuhan ekonomi kita terencat. Dan yang paling ingin kita elakkan ialah lebih banyak perniagaan terpaksa ditutup dan ramai pekerja akan kehilangan pekerjaan. Saya hendak sebutkan di sini bahawa negara kita rugi sekitar 2.4 bilion setiap hari sepanjang tempoh PKP. Jumlah kerugian setakat ini dianggarkan sekitar 63 bilion ringgit. Dan jika PKP berterusan untuk tempoh sebulan lagi, negara kita akan kerugian 35 bilion ringgit lagi, menjadikan jumlah keseluruhan kerugian kita 98 bilion ringgit, hampir 100 bilion ringgit. Pada masa yang sama, ramai juga yang agak bimbang jika PKP ini ditamatkan. Apakah jadi pada usaha kita untuk menangani COVID-19? Virus ini masih ada di luar sana. Walaupun jumlah kes-kes baru COVID-19 semakin berkurangan, risiko peningkatan kadar jangkitan masih tetap ada. Ramai yang akan keluar bekerja dan bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dan dengan itu, adakah ini bermakna wabak COVID-19 ini akan menular semula? Jadi saya sedar, saudara-saudari bimbang. Saya pun juga bimbang. Dan memang telah pun berlaku di beberapa buah negara lain. Apabila lockdown ini dihentikan, jumlah kes-kes positif COVID-19 meningkat semula dengan mendadak. Dan ini mesti kita elakkan. Jadi saya telah berbincang secara panjang lebar mengenai perkara ini dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi, sidang Majlis Keselamatan Negara dan mesyuarat Jemaah Menteri. Kita mesti cari jalan untuk mengimbangi keperluan untuk memulihkan ekonomi negara dan kepentingan membendung wabak COVID-19. Atas nasihat Kementerian Kesihatan, berdasarkan data-data yang dikumpul dan amalan terbaik yang ditentukan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, kerajaan telah memutuskan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi secara berhati-hati dengan menguatkuasakan SOP kesihatan yang ketat. Bermula 4 Mei 2020. 4 Mei 2020, hampir semua sektor ekonomi
dan aktiviti perniagaan akan dibenarkan beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Saya katakan hampir semua kerana masih ada beberapa kategori industri dan perniagaan yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Dan ini adalah perniagaan atau aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai dan sentuhan badan di mana penjarakan sosial sukar dikawal. Antaranya panggung wayang, pusat karaoke, pusat refleksologi, pusat hiburan, kelab malam, taman tema, bazar Ramadan, bazar Aidilfitri atau karnival jualan dan semua bentuk persidangan dan pameran. Selain perniagaan, aktiviti-aktiviti sukan yang melibatkan perhimpunan ramai, ada sentuhan badan ataupun body contact dan lain-lain risiko jangkitan juga tidak dibenarkan. Nah, ini apa dia? Termasuk sukan bola sepak, rugby, renang di tempat awam dan semua acara sukan indoor dan stadium. Aktiviti sukan outdoor yang tidak melibatkan sentuhan badan dan perhimpunan ramai dibenarkan. Jadi, mulai 4 hari bulan, saudara-saudari boleh bermain badminton atau tenis di luar tanpa penonton, jogging, kayuhan basikal, golf, dan larian dalam kumpulan kecil yang tidak melebihi mungkin 10 orang dibenarkan dengan syarat anda mengamalkan penjarakan sosial dan elakkan sentuhan badan. Majlis-majlis sosial, kemasyarakatan dan kebudayaan yang melibatkan perhimpunan ramai seperti kenduri kendara, rumah terbuka, majlis berbuka puasa beramai-ramai, konsert, persembahan kebudayaan, perhimpunan bulanan jabatan kerajaan dan swasta, serta semua bentuk majlis peresmian dan perhimpunan adalah tidak dibenarkan. Aktiviti keagamaan seperti perarakan keagamaan, solat Jumaat dan semua aktiviti berjemaah atau berhimpunan di masjid, surau dan rumah-rumah ibadat juga tidak dibenarkan. Perjalanan rentas sempadan negeri juga tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan hadir bekerja dan pulang semula ke rumah sendiri setelah terkandas di kampung ataupun di tempat-tempat yang lain. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, tidak dibenarkan. Jadi buat masa ini, semua sekolah, kolej dan institusi pengajian tinggi masih belum boleh dibuka. Senarai lengkap perniagaan atau aktiviti yang tidak dibenarkan boleh dirujuk di laman web Majlis Keselamatan Negara. Senarai ini akan disemak daripada masa ke semasa bergantung kepada perkembangan kes-kes jangkitan COVID-19. Selain daripada senarai yang tidak dibenarkan, semua sektor perniagaan dan industri, sektor awam dan sektor sosial adalah dibenarkan untuk beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan semasa serta SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.